sini apakah masuk angka bererti dan bagaimanakah anda boleh menentukan bilangan angka bererti suatu nombor. So dia kata kat sini dalam kehidupan seharian kita menggunakan ukuran dalam pelbagai situasi. Awak kalau dalam situasi dalam kehidupan awak secara tak langsung memang awak akan menggunakan pelbagai ukuran. Betul tak? Awak nak tengok jam, awak akan pakai ukuran masa, lepas tu nak cek suhu, pakai itu apa-apalah, nak ukur panjang, pakai pembaris dan sebagainya. Semua maksudnya kita akan sentiasa buat benda tu secara tidak langsung. Okey, kat sini dia bagi apa? Anggaran suatu ukuran boleh dibuat dengan menggunakan penghampiran. Okey, misalnya jarak di antara bumi dengan bulan ialah 384,400 kilometer. Maksudnya nilai sebenar dia mungkin tak sampai ni, tapi dia macam menghampirilah kepada nilai 384,400 kilometer. So kita buat dia punya penghampiran untuk kita senang nak menganggarlah. Nilai jarak ini merupakan satu anggaran yang dihitung dengan menggunakan kaedah tertentu dan diberi dalam bentuk penghampiran. Darjah penghampiran suatu ukuran kepada nilai sebenar menunjukkan tahap ketepatan ataupun kejituan. Okey, kemahiran membuat anggaran dan penghampiran boleh membantu anda dalam pelbagai situasi harian. Kalau kat sini, kalau contoh diberi ni mungkin terlalu jauh dengan awak, tapi mungkin contoh yang ni dekat dengan awak. Kita tengok kat sini situasi satu. Dia kata kat sini, Hashim tertarik dengan sehelai kemeja yang dijual dengan diskaun 50%. Awak lah nak pergi shopping mesti tengok yang diskaun, betul tak? Kan? Betul. Tak. Okey, so contohlah. Awak tak bawa. Kalau orang FF dia tak kisah pun dengan diskaun ni. Dia rakyat marhen je yang kita ni. Sorry, Comi tak perlu. Okey, so contohlah kalau awak nak cepat. Okey, harga dia RM47.90. Awak dia kata diberi diskaun 50%. Okey, boleh tak awak terus congak je dia punya harga selepas diskaun? Apa cara yang awak akan buat? Bagi dua je lah. Yelah, kalau RM47.90 bahagi dua kan susah. Perkara pertama apa yang awak akan buat? Tak, kalau saya bagi dua je terus. Kan susah. Kalau saya akan gunakan penghampiran lah. Penghampiran kepada nilai RM47.90 adalah RM50. Bundalkan naik ke? So direct saya boleh congak, okey kalau RM50, 50% harga dia akan jadi kurang daripada RM25. Betul? Betul. Okey. So itu secara tak langsung kita dah buat lah tu anggaran dan penghampiran. Maksudnya awak dah bundarkan dia kepada dua angka bererti. Maksudnya kita nak masuk kepada angka bererti lah. Maksudnya kita nak senang tengok. Okey, senang kita nak bahagi kepada dua. So bila awak dah buat estimate, awak dah buat anggaran, okey bahawa baju ni mesti kurang daripada RM25. Tiba-tiba awak pergi dekat kaunter kata okey baju ni harga RM28.70. Awak akan petikaikan tak? Kita sebagai pengguna mesti kita nak tanyakan kenapa RM28.70 sedangkan saya kira tak sampai RM25. Awak kena petikaikan itu hak awak tau. GST. Okay, kalau lah dia kata okay GST tag dan sebagainya, okay faham lah. Okay, tapi kalau dia punch sahaja baju tu dekat dia punya dekat dia punya mesin tu terus tulis RM28.70. Masa tu belum kira tax lagi. Lainlah kalau dia dah tekan total, barulah masuk tax sekali. Okay, ketika itulah pentingnya kita belajar anggaran. Okay, kita buat penghampiran and then kita senang kita nak anggarkan dia. Itulah maksudnya situasi-situasi yang melibatkan anggaran dan penghampiran. Sama juga kalau misal kata yang just naik, kita kata Puan Tan ingin membeli 30 meter kain berharga RM5.85 ataupun awak nak buat baju. Kau selalu buat apa 6. Kalau yang dekat dengan awak beli kain, katalah kita nak buat skirting. Skirting meja. Kan, korang pernah tak terlibat buat skirting meja? Aduh, bising lah pula duduk sini. Tak. Tak terlibat. Kalau tak pernah tak payahlah tengok contoh ni. Okay, tadi macam ni je lah. Macam okay, contoh lah kain tu harga dia macam ni RM5.85 semeter. Awak nak pakai 30 meter. So boleh tak awak buat anggaran je? Agak-agak berapa duit yang perlu awak pakai? Boleh? Maksudnya apa? RM5.85 ni awak akan jadikan dia? RM6. Bila RM6 darab 3 dah jadi 18 kan? 18, 10, 180. Kan kita dah boleh angkat lah duit kita yang nak kena bawa tu berapa. Macam tu lah.
secara tak langsungnya. Oh, faham. Gitu. Dia berapa bab cikgu dalam satu tajuk Kan 2.1 kan, dia Dua. banyak poin. Dua Dua. saja. Easy. 2 je tapi saya tengok musuh dah bapak tebal. Okay. So kat sini dia kata hasil daripada cetusan minda didapati bahawa penghampiran suatu nilai kepada angka bererti tertentu membolehkan kita membuat anggaran dengan tepat. So, maksudnya tadi daripada RM47.90 kita bundarkan kepada angka bererti tertentu. Contohnya jadi 50. Okey, baru senang kita nak buat dia punya anggaran. Okey. Okey, so kat sini dia kata anda telah memahami kepentingan membuat anggaran bagi tujuan mendapatkan nilai yang hampir kepada nilai tepat. Okey, angka bererti digunakan untuk mendapatkan nilai penghampiran tersebut. So kita secara tak langsung awak memang menggunakan angka bererti supaya kita dapat nilai penghampiran tersebut. Okey. So, secara umumnya apa yang dikatakan angka bererti? Setitik. Boleh ni. Minta setitik Ini ni. memang Cikgu Ahmad punya kot. Oh, ya. Okey, kat sini awak kena tahu bahawa semua digit bukan sifar ialah angka bererti. Maksudnya 1 sampai 9 ini semua adalah angka bererti. Oh. Okey. Digit sifar antara digit bukan sifar ialah angka bererti. Contoh, okey, digit sifar ni awak kena tengok betul-betul. Contohlah kita ada nombor 707. Okey, kalaulah digit sifar ni dia diapit oleh angka digit bukan sifar, maka sifar dekat sini adalah angka bererti. Dia dikira sebagai angka bererti. Tak apa, awak tengok je dulu. Maksudnya kosong yang dekat belakang kan cikgu. Kosong kat belakang. Kalau yang tengah tu angka bererti juga. Yang tengah memang angka bererti, yang belakang nanti kita tengok. Dia kata kat yang sini, belakang angka bererti kan. sifar di bahagian akhir suatu integer ialah angka bererti mengikut tahap kejituan yang dikendaki. Contohlah saya ada 30,000. Okey, 30,000 Banyak dia Banyak nak. 30,000 dia boleh jadi satu angka bererti. Ini boleh singkatan Dia boleh jadi 2 angka bererti. Dia boleh jadi 3 angka bererti. Dia boleh Nilai jadi boleh. 4 angka bererti dan maksimum dia boleh jadi 5 angka bererti. Okey, ikut kepada tahap kejituan soalan nak. Contohlah kalau soalan kata okey nyatakan 30,000 okey kepada dia suruh nyatakan berapa angka bererti jika 30,000 ni kita nak tahap kejituan dia kepada 10,000. 10,000. Kalau 10,000 maksudnya 5 lah angka bererti. Kita sebut 30,000. Maksudnya 5 angka bererti. Semua kosong di belakang ni akan jadi bererti. Kalau lah dia kata, okey, nyatakan 30,000 ni kepada satu angka bukan kepada satu angka bererti. Nyatakan angka bererti untuk 30,000 jika tahap kejituannya adalah sah. Kalau sah? Cepat lah. Sah. Belakang sekali 3 kan. Sah. Sekejap, sah aku yang tak ingat. Sah Sah? belakang sekali je cikgu. Sorry lah saya yang tersalah. Kembali. Okey. Kalau kalau satu angka bererti ni 10,000. Okey, terbalik tau. Sebab ikut belakang kan. Maklumlah dalam belajar tempat-tempat ni, nilai tempat Tahu lah ni. apa cikgu. Itulah dari mana. Okey, kalau dia nak nilai kejituan dia 10,000, maksudnya dia satu angka bererti je. 3. Okey, kalau dia nak nilai kejituannya adalah sah, maksudnya dia 5 kena tulis. 5 angka bererti. Faham. Okey. Kalau dia nak 3 tulis 000 ni lah 3 kali. Tak lah. Tak, dia tetap 30,000 juga. Tapi dia tetap nilai dia tetap 30,000. Tapi tahap kejituan yang kita nak, maksudnya contohlah kalau 10,000. Maksudnya 4 yang kat belakang ni kosong dia tak bererti lah. Tak faham. Apa ni? Tak apa kan kita tengok contoh lain. Tak apa. Okey. Digit sifar di bahagian akhir suatu perpuluhan ialah angka bererti kerana menentukan tahap kejituan perpuluhan itu. Maksudnya, okey, kalau tadi untuk integer, kat belakang ni, sifar dekat belakang dia boleh jadi bererti, boleh jadi tak bererti. Tapi kalau untuk perpuluhan, contohlah 23.7500.
Okey, Buang untuk perpuluhan kosong dan kosong ni merupakan angka bererti. Kalau kita tengok ni secara totalnya berapa angka bererti untuk perpuluhan ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 angka bererti. So, dia takkan boleh jadi 5, takkan boleh jadi 4. Kalau Asal 6 perpuluhan, cikgu? sebab dia Tak, kalau kau 1, kira. 2, 3, 4, 5, 6. Oh, kena Oh, faham semua. dia tak kira point ke? Tak, Tak point ni tak kira kira apa lah. nak Point point ni bukan kira. Oh, nombor. contoh kalau nombor dia 100, 3 je lah. 3 lah. Oh, okey, faham. Kalau dia 100, dia boleh jadi 1 angka bererti, boleh jadi 2 angka bererti, boleh jadi 3 angka bererti. Itu untuk integer. Okey, faham. Kalau perpuluhan, kalau dia macam ni perpuluhan, kalau sifar dia dekat belakang, memang kena kira semua. Dia tak boleh jadi 6, tak boleh jadi 5, tak boleh jadi 4. Oh, yang sifar depan dia tak payah. Nanti dulu, digit sifar sebelum digit bukan sifar pertama, bukan angka bererti. Contohlah 0.075. Okey, yang ni berapa angka bererti? 2. 2 sahaja. Kosong. Oh, dua dua, kan? dua. Untuk perpuluhan, kalau sifarnya di bahagian hadapan, dia dikira tidak bererti. Mana? Dua. Okey. Okey. Dua ni tak bererti lah ni. So, dia tinggal yang ni je lah untuk angka bererti dia 75. Faham. Faham? Boleh Okey, Boleh, so kita tengok kat sini. Macam ni yang saya dah terangkan tadi. Okey. Ini pun macam saya kata tadi, untuk 15,000 ni tengok dia adalah 2 angka bererti jika tahap kejituannya kepada ribu terhampir. Kalau dia nak tahap kejituan kepada ribu je lah, sebab dia memang minimum dia adalah 2 angka bererti. Tak boleh jadi 1, melainkan dia suruh bundarkan. Okey, tak apa, kita tengok contoh. Nyatakan bilangan angka bererti bagi nombor berikut. Okey, untuk 2,600, Muhammad masuk tak? Okey, Muhammad, 2,600 berapa angka bererti? Untuk soalan A, nyatakan bilangan angka bererti bagi nombor berikut. 2,600 dia berapa angka bererti? Angka berarti dia 2.6 tu. 2.6? Bukan. Dia nak nyatakan bilangan angka bererti. Untuk 2,600 dia ada berapa angka bererti? Oh, 2 tu. 2 angka bererti. Lagi boleh tak jadi lain? Tak boleh tu. Boleh. Kalau Boleh. dia integer, boleh. Dia boleh jadi 2 angka bererti. Dia boleh jadi 3 angka bererti. Okey, dan dia boleh jadi 4 angka bererti. Oh. Okey, maksudnya 1, 2. 2 ni dah memang wajib sebab dia digit bukan sifar. Bila sifar kat belakang ni, dia boleh jadi bererti, dia boleh jadi tidak bererti. Ikut kepada kejituan yang dia nak. Tapi kat sini dia tak mention kan dia nak kejituan berapa kan. Kalau awak tulis 2 betul, awak tulis 3 betul, 4 pun betul. Tapi selalunya kita akan pilih 2 lah. Dia bergantung pada soalan Bergantung kepada soalan. Tapi kalau soalan tak nyatakan, kalau soalan tak nyatakan, awak ajar ambil yang paling minimum lah, iaitu 2 angka bererti. Okey, boleh Okey, soalan B. Soalan B, siapa yang ada tu? Aizril. Berapa angka bererti? Kalau dia kata nak 1,000 tu jawapan dia Dia tak akan boleh jadi 1,000, ratus lah kot kat sini, ratus. So dia akan jadi 2 angka, kalau ratus. 3 260. 1,000, 2,000, ratus. 2 lah, 2 angka bererti lah. 2,600. Ni 10 ratus kan, ratus 2 ni. Wah, salah. Okey, siapa tadi? B tu? Aizril. Aja. Aizril, dia. 3,400, berapa angka bererti? Bismillah. 3 je. 3? 3. Kenapa 3? Oh, salah. 2 je. Kenapa 1, 2, 3, 4, 5 5 kan? Bang, Tak saya faham dah sangat. kata. 5 je. Okey, sebab tu kosong ni awak kena tengok betul-betul. Kalaulah kosong ni dia diapit antara 2 digit bukan sifar.
Ni digit bukan sifar, ni pun digit bukan sifar. Maksudnya semua sifar di tengah-tengah ni akan jadi angka bererti. Oh, so 5 cikgu. So dia akan jadi 5 angka bererti. Okey, dia yang kau pening sikit tu kalau sifar tu betul-betul di belakang. Kalau sifar tu betul-betul di belakang tu yang dia boleh jadi berbeza tu ikut kepada tahap kejituan yang dia nak. Oh. Okey, soalan C 4,600,000. Siapa? Wafi. 4. 4. Tak boleh 4 ni, tak sampai ni. Paling minimum boleh berapa angka bererti dia? 5. Okey, kira mesti daripada sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ni wajib. Sebab sifar tengah-tengah ni mesti bererti. Dia tak boleh ya, tak boleh tidak. Dia mesti bererti. Okey, yang ni pilihan. So maksudnya kalau 4,600,000 ni, dia berapa angka bererti paling minimum? 5. Okey, 5. Kemudian dia boleh jadi 6, 7. 6 dan 7. Okey, 5 angka bererti ataupun 6 angka bererti ataupun 7 angka bererti. Okey, soalan D. 0.5003. Wan Muhammad. Kalau kosong depan dia tadi macam ni cikgu. Kosong depan tidak bererti untuk perpuluhan. 4 cikgu. Okey, pandai. Dia adalah 4 angka bererti. Saya tulis AB ni boleh singkatan untuk angka bererti. Nampak ni dia kata angka bererti boleh ditulis sebagai A.B. Okey, tak payah tulis dalam huruf, dalam perkataan. Okey, untuk seterusnya soalan E 0.080. Kimi, berapa Kimi angka bererti? Kimi, are you here? Kau hilang. Ikut hilang. Dan tandas tu. Dah tandas pula dah. Where Siapa lagi yang ada ni? Ke tiba-tiba dia punya tu tak boleh? Ashraf lah, Ashraf. Ashraf, 0.080 berapa angka berarti? 1 dengan 2. Boleh 1, boleh 2 ke? Kalau dia perpuluhan, kan saya dah cakap tadi, kalau perpuluhan kosong di belakang ni wajib bererti. Dia memang bererti, dia tak boleh ya, tak boleh tidak. Kalau dia integer, baru boleh atau. Tapi bila perpuluhan, belakang ni wajib kira. So dia akan jadi 2 angka bererti sahaja. Dia tak boleh 2, tak boleh 1. Kalau dia integer ataupun nombor bulat, dia okey, tak ada masalah. Cikgu, kalau yang kosong kan 0.0 kan. Yang 0.0 yang kosong yang kedua tu tak kira ke? Ni pun sama. Untuk tak perpuluhan, tak bererti juga. Sifar sebelum digit yang bukan sifar, dia tidak bererti. Okay. Okey, F. Wan Kamarul. 4. Are you sure? Tengok betul-betul, kira betul-betul. 5. 5 5. lah. 5 angka bererti. 5. 5. Semua ni kena kira. Kalau dia perpuluhan, semua sifar kena kira di belakang dia. Okey, tapi awak kena faham. Kenapa sifar kat sini kira? Sebab dia diapit oleh digit bukan sifar. So, sifar kat sini bererti. Kat belakang lagilah bererti. Okey, so sini semua kena kira. Okey, seterusnya G. Razin. 4. 4 angka bererti. Kat Betul, mana Bib. kira 4 tu? Yang ni 1, 2, 3, 4. Kat depan Yang dia F, semua kita tak cikgu, kira. yang F tu, yang kosong tu asal dia kira sebab 9 ke? Yang kosong-kosong kan saya dah kata sebab dia diapit oleh digit bukan sifar. Yang dihampiri digit bukan sifar. Maksudnya 1 hingga 9 lah.
Bukan. Yelah 1 hingga 9 lah. Bukan tadi betul. Maksudnya- Bukan. Tak nombor Dia- 1 sampai 9. Nombor 1 sampai 9 tu maksud digit bukan sifar lah. Okey. Kalau sifar tu dia diapit oleh digit bukan sifar, kiri kanan dia ada digit bukan sifar, maksudnya dia bererti. Tak kisahlah dia adalah 300000005. Maksudnya semua ni bererti. Kira kan. Sebab dia diapit oleh digit bukan sifar. Kalaulah 3000000 tak ada pula digit bukan sifar kat sini, maksudnya dia boleh jadi satu angka bererti. Dia boleh jatuhlah angka bererti. 1, boleh jadi 2, boleh jadi 3, boleh jadi 4, ikut tahap kejutan yang dia nak. Betul lah. Okey, soalan yang terakhir, soalan H 30,002. Yang ni siapa nak jawab ni? Berapa angka berarti ni? 30,000,002. Betul. Semua kena kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 angka berarti. 6. Okey, clear Boleh tak? Boleh, boleh. 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 Alright. Boleh tengok. Masam dengar suara Kimi? Tak ada Okey, seterusnya bagaimanakah anda boleh membudarkan suatu nombor kepada bilangan angka bererti tertentu? Okey, kita nak buat perbundaran. Okey, tengok bundarkan setiap nombor yang berikut kepada 2 angka bererti. Okey, maksudnya bila lepas awak bundarkan tu, awak kena pastikan dia adalah 2 sahaja angka bererti. Okey, Depan contohlah. Yang depan kan? Yang depan lah. 63,479. Okey, kita akan tengok awak mesti bundarkan yang ni. Kita tengok yang ni. Okey, jawapan awak mesti ada 2 nombor lah. Okey, bukan maksud 2 nombor, 2 angka yang bererti. Okey, awak tengok kat belakang ni, ini adalah 4. Perlu tak nak tambah 1? Tak payah. Tak payah. So jawapannya dia akan jadi Tak. 63. 63 saja. 63 Nanti ke 000. mesti ada kosong-kosong di belakang. Okey, so ni dah kira 2 angka bererti. Awak kena ingat sebab apa? Integer, okey, sifar di belakang tidak bererti. Kenapa kena tulis juga? Biasa kau buat pembundaran kan daripada 63,479, takkanlah awak nak bundarkan kepada nilai terhampir dia jadi RM63. Logik tak? Tak. Tak logik lah. Okey, kalau duit awak ada RM63,000, tiba-tiba bank bundarkan tinggal RM63. Kau tak marah? Marah lah kan? Okey, sebab tu nilai dia mesti sama. Okey, contoh 2476 bundar kepada 2 angka bererti. 24,000. 2,500. 20 ke 2,000? 22. Saya cakap 2,000. 2,500. Ini 2,000 je bang, takkan dia 25,000. Banyaknya. Okey, seterusnya yang C. 7,000 je. 7,000. Okey, pandai. Maksudnya kat sini, kosong di sini berertilah. Faham? Sebab integer kosong kat belakang ni dia boleh jadi bererti, boleh jadi tak bererti ikut kepada kehendak soalan. Betul. Okey. Bundarkan 68.79 kepada 3 angka bererti. Dia akan jadi 68.8. 68.8. Ada bantahan? Diam. Tak ada kot. Tak ada. Tak ada. Kenapa bukan 68.80? Sebab belakang tak kira. Sebab dia nak 3 angka berarti. Dia nak 3 angka bererti. Kalau lah awak tulis 68.80, dia dah jadi 4 angka bererti. Dah salah. Okey, bila perpuluhan kau kena tengok betul-betul. Okey, untuk 1 angka bererti jawapannya dia akan jadi 70.0. 70.00. 70.0000. Betul? Bang, kau kena ingat kalau perpuluhan 70.00. sifar di belakang bererti tau. Oh. Ini dah jadi 4 angka bererti ni. 70 lah. 69.00. 69.00. Bang, ni pun angka bererti bang. 69 je kot. 70 lah. 69 tak bunda. Sekarang ni, kalau kat sini, kita nak tambah 1 kat sini. Sebab 1 angka bererti kan.
takkan jadi 69. Kalau 69 tu kalau awak bundarkan kepada 2 angka bererti. So 7-0 jawapannya lah. 70 sahaja. Oh, betul baik. Sebab jadilah kosong ni tidak bererti. 70 je lah kita bundarkan. Oh. Okey, boleh faham Oh, Boleh. tambah 6 cikgu. Tambah pada 6 yang plus 1 sebab dia nak satu angka bererti, kita nak yang dia satu je nilai. Okay. Alright, seterusnya bundarkan 0.008025 kepada 3 angka bererti. 0.00 Sekejap. 0.01. 0.010 kan? 0.01. 3 kan? 0.01? Dia 0.0001. dah pening, Ingat Dia sifat satu je. bahagian hadapan tidak bererti. So, Jadi 8. dia takkan jadi 8. Dia masih kekalkan juga nilai ni. Tapi ni tak bererti. Tapi tetap kena tulis sebab kita tak nak ubah nilai 8 ni. Ialah per seribu. Jadi 8030. 0.08030. Je. Kalau macam ni, ini 4 angka bererti ni. Sama je ni. 0.00803. Ya, pandai. 0.00803. Baru betul. Barulah 3 angka bererti. Maksudnya bila awak bundarkan, lepas bundar tengok balik dia berapa angka bererti. Banyak ke nak kosong tahu dalam bab ni? Nak kosong yang kau kena tengok betul-betul ikut kedudukan dia. Maksudnya bila awak nak pastikan jawapan awak tu tak salah, lepas bundarkan tu cek balik betul tak dia tu angka bererti yang dia nak. Kalau 2 angka bererti 0.0080. 0.0080. Okey, pandai. Okey, maksudnya kat sini 2, kita tak perlu tambah 1 di sini. So dia hanya berhenti pada kosong kat sini. So sinilah yang 2 angka bererti dia. Okey, boleh? Boleh. Tadi siapa nak masuk tu? Dah nak habis kelas pun nak masuk. Ustaz Zakir. Dah Aish. Aish. Aish, asal lambat sangat Aish? Tak ada pun. Tak ada boleh. Entahlah kat dia. Ya Allah. Okey, seterusnya untuk yang terakhir. Okey, inilah soalan yang selalu dia akan tanyalah. Maksudnya gabungan operasi yang melibatkan angka bererti. Tengok dia kata hitung setiap operasi berikut, nyatakan jawapan betul kepada angka bererti yang dinyatakan dalam kurungan. Okey, cuba kita tengok dulu untuk soalan A. Soalan A ada darab dengan tambah. Kita nak buat mana dulu? Darab. Okey, kita akan buat darab dulu. Untuk soalan A, 2.57 darab 4.5 tambah 0.45. Kita akan buat yang depan dulu. So, awak pun tekanlah kalkulator 2.57 darab dengan 4.5. Awak akan dapat 11.565. Okey, tambah pula dengan 0.45. 12.015. 12.015. Okey, jawapan nak dalam 4 angka bererti. Apa jawapan awak yang terakhir? 12.01 022. 02. Okey, ini adalah 4 angka bererti. Okey, faham Maksudnya cara awak buat jalan kerja nanti beginilah. Okey, jangan skip step. Okey, contohlah macam ni, soalan F. Okey, dia ada bahagi, ada darab, ada tolak. Nak buat mana dulu? Bahagi. Awak kena ingat operasi darab bahagi kalau jumpa dalam satu ayat, kita akan buat yang kiri dulu. 10, saya salin dulu soalan. Banyak tu. Saya buat 2 ni je, tunjuk kat awak. Tak bukan tu, jawapan yang tu. Oh, ya ke? Soalan 13.6666667. Ya Sekejap. 13.123. Oh, banyaknya. 7 kali 6 lepas tu 7.
Okey, kejap. Kita try dulu buat dalam bentuk ni. 13, 2/3. Okey, tolak 4.2, darab 0.2. Okey, kat sini buat mana? Darab dulu. Okey, 13, 2/3. Settlekan dulu, tolak 4.2, Tolak 0.2. 4. 0.84. Dia negatif 4.2 ke 4.2? Okey. Bang, 4.2 tolak ni kau dah bawa turun. Maksudnya kau settlekan yang ni dulu. Ah. 0.4. Okey, 0.84. Lepas tu kau tekan je lah kalkulator macam biasa. 13, 2/3. Tolak 0.8. 12.82666667. 12/62/75. Okey, Bang, kalau dia buat apa? lawan dalam bentuk pecahan, kita nak Oh, soalan soalan ni dua angka Mana berarti kau nak yang angka tu? Oh ya. kan? Okey, so maksudnya awak boleh je lah terus bundar kepada dua angka berarti. Dia akan jadi 8. 82. 83. Okey, contoh awak tulis jawapan 12.827. Contohlah 827. Tapi soalan suruh bundarkan kepada dua angka berti. Kalau tengok jawapan yang awak bagi kat sini, ini 5 angka berti ni. Ha, okey. Okey, so apa jawapan dia? Bundar kepada dua angka 13. berti. 13. 13. Sini je lah. Maksudnya jawapan yang awak dapat tulis juga and then baru kita tengok dia punya perbundaran. Maksudnya dari yang 827 tu jadi ni lah 8266667 tu. Berapa banyak nak tulis. Tak payahlah salin semua. Kau bundarkanlah kepada 3 tempat perpuluhan and then baru awak bundar lagi sekali untuk angka berti dia. Okey. Okey, boleh. Kalau kat sini, contohlah kat sini tak nak guna 13 2/3 ni sebab kau fikir pun memang akan guna perpuluhan juga kan. Bolehlah. Maksudnya awak dah bundarkan siap-siap 13 point apa tadi 13 point. Jom. 667 lah. Maksudnya tak payah guna pecahan pun tak apa. Bundarkan siap-siap kepada 3 tempat perpuluhan.